Masjid, Ustaz Zani dan Rahman Siraj dan kuasa, tuan-tuan dan puan, para dermawan sekalian, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucap tahniah kepada tuan kuasa PIW kerana telah memberi menganjurkan program yang bagi saya penting untuk memaklumkan tentang situasi wadah yang merupakan kesinambungan daripada PKPM ABIM yang sehinggakan wadah. Tuan-tuan sekalian, kita telah buat keputusan apabila kita terpaksa mengikut keputusan Kementerian Belia dan Sukan bahawa ahli-ahli ABIM harus berumur 40 tahun ke bawah, maka kita terpaksa kerana peruntukan undang-undang menubuhkan suatu gerakan baru. Sebenarnya ABIM, ABIM maknanya ABIM dulu kini dah selamanya, tapi oleh kerana undang-undang telah memutuskan 40 tahun ke atas kamu tidak boleh menjadi anggota ABIM lagi. Jadi bermakna kita kena menubuhkan wadah pencerdasan umat pada tahun 2005. Yang kedua, kita bermula daripada kosong, tuan-tuan. Ya, kita bermula daripada kosong bermakna pejabat kena buat sendiri, anjur rahmat kena buat sendiri, kutipan kena buat sendiri, nak bayar staf semua sendiri, start daripada kosong. Ya, start daripada kosong kerana kita minta biarlah apa juga milik ABIM itu ABIM yang uruskan. Kita sebagai anggota wadah yang telah banyak pengalaman, banyak network, telah berjaya dalam bidang kerjaya masing-masing, tak wajar untuk kita mengambil apa juga yang telah kita bina untuk membantu adik-adik kita dalam ABIM. Jadi kerana kita bermula daripada kosong itulah kita bertatih, bermaknanya masing-masing kena infak fisabilillah untuk memberikan ini semua. Namun demikian, oleh kerana kita bermula daripada kosong, pada keadaan sama kita tidak mahu menggerhanakan ABIM. Jadi kita kena bergerak perlahan-lahan sehingga kan ramai orang tak tahu wadah. Ya, saya pergi merata-rata daripada Perlis sampai ke Sabah, terpaksa cerita saya ni mantan Presiden ABIM. Kemudian baru ceritakan saya wadah ini adalah untuk orang tua-tua ABIM yang rambutnya dah putih macam saya. Barulah dia boleh faham, oh wadah tu ABIM. Ya, ni ABIM yang dah tua-tua. Tapi masih bersemangat. Ya. Jadi kerana itulah ahli-ahli kita yang mendaftar hanya tak sampai 2,000 orang. Tak sampai 2,000 orang sebab ramai ahli-ahli yang terlibat dalam ABIM yang jumlahnya ramai dulu. Kemudian dia oleh kerana faktor umur tadi, dia sudah tidak berada dalam ruang lingkup aktiviti kita. Bila kita terangkan wadah itu adalah kesinambungan dalam ABIM, ini ABIM dah sebenarnya, tapi oleh undang-undang tak bolehkan kita pakai nama ABIM, maka ramailah menyertainya, ramailah ingin terlibat balik. Ya. Jadi kerana itulah tuan-tuan dan puan sekalian, kita sangat memerlukan aktiviti kita yang kalau kita nak lakukan cukup banyak. Ya. Namun demikian kita dikekang dengan dana dan staffing kita yang nak dapat staff yang berkualiti, kita berhadapan dengan masalah. Sebab mana mungkin seorang graduan baru graduate dibayar gaji 1,300, 1,400, duduk di Kuala Lumpur, sewa rumah lagi, transportation lagi, habis. Maknanya tiap bulan masuk, akhir bulan habis, tak ada simpanan. Jadi kan itulah kita sangat memerlukan idea ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, namun demikian saya berpandangan bahawa kita kena belajar daripada gerakan-gerakan Islam di luar negara. Ini sangat menarik, ya. Baru ni saya ke Jakarta bertemu dengan seorang pimpinan Muhammadiyah yang jaga bisnes Muhammadiyah. Dia mempunyai 29 juta ahli di seluruh Indonesia dan ada 31 universiti. Ada berpuluh-puluh hospital. Sebut saja. Akhirnya dia kata, "Bapa,
Jangan bicara apa-apa. Bicara dengan Muhammadiyah sudah cukup. Bawalah para usahawan bapak-bapak ini bertemu dengan saya, nanti kita bicarakan apa bisnes yang kita boleh buat dengan 31 universitas tersebut. Apa juga bidang. Jangan fikir Indonesia. Berniaga dengan Muhammadiyah kita ada 29 juta ahli-ahli kita. Ya, dalam bidang dakwah, dalam bidang pendidikan, dalam bidang perubatan, dalam bidang yang lain-lain. Ini satu aspek. Kemudian juga di Turki dia ada 5,000 lebih badan-badan dakwah yang dinamakan wakaf. Ya, wakaf. Wakaf yang di Turki ini subhanallah masing-masing berlumba membuka wakaf sebagai satu tradisi. Sehingga kan untuk menjaga hal ehwal kucing pun ada. Ada satu wakaf nak jaga hal ehwal kucing saja. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Istanbul, carilah kucing-kucing. Tak jumpa kucing-kucing yang kurus-kurus macam di Malaysia. Tak jumpa. Semuanya gemuk-gemuk dan manja-manja. Tak lari. Kita pijak kaki, kita hentak kaki, tak lari dah. Relax. Sebab ada wakaf yang menjaga keperluan kucing. Keperluan anjing pun ada juga. Ada juga yang menjaga ni sebab bagi mazhab Hanafi, anjing tu tak ada masalah. Kita tengok anjing, kita cabut lari. Ya, dia relax saja, dia pegang, peluk-peluk. Ada lagi rumah untuk anjing dan segala macam. Pada musim sejuk, ada pula rumah disiapkan untuk kucing-kucing berteduh dan makan yang diberi. Saya sendiri melihat tentang akhlak yang dilakukan oleh mereka mengenai binatang segala macam. Jadi kesimpulannya budaya infak itu, ya, budaya infak itu begitu mengakar sehingga kan bila di zaman sekular tidak ada bantuan daripada kerajaan untuk apa-apa juga program berkaitan dengan Islam, Turki boleh survive. Sebab masing-masing sudah ditanam dengan persoalan infak. Infak ini adalah merupakan satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Itu sebab pada zaman Syed Nursi dia bicara soal hakikat iman. Hakikat iman yang pertama iaitu al-faqr. Kita jangan ada perasaan memiliki. Itu yang pertama ditanamkan. Segala harta yang kita dapat ini adalah amanah. Ianya adalah ujian. Ya. Ini adalah amanah. Ianya adalah ujian kepada kita. Ya. Dan ini adalah pinjaman kepada kita. Ya. Dan ini adalah anugerah kepada kita. Macam mana kita nak menggunakannya? Dipertekankan soal jangan ada perasaan memiliki. Sebab pemilik mutlak apa yang kita dah hadapi hari ini adalah Allah Ta'ala, milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu ditanam begitu rupa sehingga kan mereka survive di zaman sekular yang sangat zalim. Islam masih boleh survive. Jadi itulah saya rasa satu cara jalan keluar daripada ini semua adalah menanamkan semangat al-faqru tadi. Ya, pada perasaan, jangan ada perasaan memiliki dalam kita. Kerja kita adalah untuk membawa harta kita ke akhirat nanti menjadi milik kita. Satu hari Rasulullah SAW membawa seekor kambing dan diserahkan kepada Aisyah. Ya Aisyah, kau masaklah kambing tersebut, kemudian kau beri sedekah kepada jiran-jiran dan orang yang memerlukan. Kemudian Rasulullah balik petangnya, dia menguji Aisyah. Aisyah, apa yang menjadi milik kita ya Aisyah? Ini seketul daging yang aku tinggalkan untuk aku dengan kau. Ya, yang lain telah kita berikan. Salah kata Rasulullah. Yang telah menjadi milik itu adalah yang telah kita berikan. Ya, ini belum tentu jadi milik kita lagi. Yang telah menjadi milik kita, yang telah kita transfer daripada pinjaman kepada milik mutlak kita itu adalah yang telah kita berikan. Ya, berdasarkan itulah maka kita ingat Sayyidina Osman, kita mau bawa pulang kafilah dagang yang begitu banyak balik ke Madinah. Kemudian pedagang-pedagang lokal, ya Osman, kau jual kat aku akan beli 2 kali lipat. Tidak.
aku ada perniagaan yang lebih besar, lebih untung daripada ini. Datang pula seorang peniaga lagi, aku akan beri 6 kali lipat. Tidak, aku akan niaga dengan perniagaan yang lebih besar daripada ini, yang kau tak boleh tandingi dengan orang yang paling kaya. Kemudian sampai di masjid, dipanggil semua orang miskin. Semua kafilah dagang itu diberikan kepada orang miskin. Inilah perniagaan aku yang aku nak bawa semuanya ke akhirat nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rupanya antara kekuatan mengapa gerakan Islam di luar, walaupun tidak mendapat dukungan kerajaan, adalah ya konsep al-faqru itu sangat mendalam, dan soal infak itu sangat mendalam, sehingga kan tidak menjadi masalah mereka. Kerajaan nak bantu itu bonus, kalau tak bantu tak dapat bonus. Tapi kita mampu untuk melakukan gerakan kita dengan begitu banyak. Saya fikir Wadah sudah lebih 10 tahun tuan-tuan, kita sudah agak low profile. Rupanya low profile ni tak jadi, orang tak tahu apa kita buat ya. Jadi kita bercadang, seandainya kita mendapat dukungan daripada ahli-ahli yang tak tahu tentang peranan Wadah, sama-sama kita mendukung. Kita nak high profile, kita nak memperhebatkan kerja-kerja dakwah kita. Kita nak bersama-sama dengan umat. Kita nak menangani dalam ketika ekonomi ketika umat berada dalam keadaan penderitaan yang sangat parah ini. Mereka sangat memerlukan satu pembelaan. Mereka sangat memerlukan orang-orang sebagaimana Sayyidina Osman Affan tadi, yang menggunakan seluruh hartanya itu untuk membantu orang-orang miskin ya. Pada waktu ini sangat diperlukan, dan kita mempunyai cita-cita untuk melakukan, tapi kita punya poket tak cukup, kosong ya. Jadi kerana itulah tuan-tuan, ini satu perkara yang boleh kita lakukan. Kita akan bantu bagi siapa yang berniaga. Alhamdulillah, melalui network yang saya ada ini, kita boleh membuat perniagaan, kita boleh connect dengan peniaga-peniaga yang hebat-hebat. Baru-baru ini ada 4 orang menteri pendukung gerakan Turabi telah masuk kerajaan, telah diberikan jawatan menteri. Dia kata, saudara, alhamdulillah, kami telah mendapat 4 posisi menteri di kerajaan Sudan ya. Sekarang ini apa yang diperlukan di Sudan ni, our brothers from the Islamic movement will be number 1 priority. Ya, saya tahu ada yang kenal Sudan ada masalah. Tak apalah, maknanya itu dulu bin kita, sekarang kita nak buka benda baru. Jadi network kita akan pakai, kita akan perkenalkan. Ini adalah brothers kita untuk kita gerakkan ya. Sama juga kita ada network dengan saudara Saad ya, kawan Fauzan yang punya network antarabangsa. Dia kata kalau sebut daripada Wadah, daripada gerakan Islam, priority, saya akan connect, saya akan bagi saya punya credibility, saya akan beri sokongan untuk kamu berniaga ya. Muhammadiyah tadi begitu juga ya. Di Turki ada kawan-kawan dia kata kalau Islamik, ini Islamik kata Islamik, yes, let's do business. Jadi untuk itu, bagi yang berniaga ya, mari kita organize program-program yang sungguh-sungguh, dan kita boleh connect dengan peniaga-peniaga yang mencari kawan-kawan yang sefikrah untuk sama-sama kita membangunkan. Network kita ada ya. Ramai orang nak gunakan network saya ya, saya tak bagi. Saya akan beri keutamaan kepada ahli-ahli kita. Niaga apa pun ya, boleh kita fikirkan untuk sama-sama kita manfaatkan. Jadi seandainya peniaga-peniaga ini dapat kita manfaatkan, maka zakatnya, infaknya, sedekahnya kembalikan kepada jemaah, dan jemaah boleh bergerak lebih laju lagi. Kalau tidak, macam inilah kita, orang tak tahu pun Wadah itu apa. Nak masuk Wadah pun, apa aku dapat manfaat daripada Wadah. Jadi kerana itulah tuan, saya fikir itulah mukadimah pengantar kepada sarapan santai bersama Ustaz Siddiq. Sebab kita nak dengar sebenarnya Ustaz Siddiq bukan saya ya. Jadi itulah insya-Allah sebagai mukadimah untuk membuka minda. Dilema gerakan kita nak berlari laju, tapi kita dikekang dengan masalah dana. Jawapannya idealism soal infak fi sabilillah. Al-faqru harus tanam dalam diri kita, dan kita balasannya bagi siapa yang nak berniaga, let us do. Kita akan cuba gunakan network kita di merata dunia bagi bolehkan perniagaan kita dapat maju, supaya akhirnya saudara maju,
dan jemaah juga dapat manfaat darinya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.